jangan lupa untuk like, subscribe dan komen di ruangan channel YouTube Cikgu Dayang Siti. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita pada video tutorial untuk My Portfolio. Video tutorial yang ketiga. Okey, saya dah buat video tutorial yang pertama, itu cara untuk log masuk ataupun cara untuk kita mewujudkan My Portfolio secara online. Lepas tu video yang kedua di mana saya tunjukkan cara untuk masukkan maklumat untuk carta organisasi, carta fungsi, senarai undang-undang dan juga senarai borang. Okey, hari ini dan juga senarai jawatan kuasa. Tapi ini masih lagi belum dapat dikemas kini sebab ada masalah dari pihak Hamis. Okey, jadi kita tak boleh nak kemas kini sekarang. Jadi kita kena tunggulah. Okey. Jadi ini saya tunjukkan pula bahagian aktiviti bagi fungsi. Okey, kita klik. Okey, di sini ada aktiviti yang pertama. Okey, di mana kita nak cari aktiviti pertama, kita kena buka My Portfolio secara offline yang pernah kita buat pada tahun 2018 dahulu. Okey, ini saya tunjukkan. Ini adalah My Portfolio secara offline. Okey, dia berbentuk words. Okey. Di sini adalah My Portfolio GAB rendah. Okey, yang ini cikgu boleh cari di sekolah cikgu sebab semua sekolah ada buat sebenarnya. Okey, jadi cikgu boleh minta. Okey, kalau di pihak PPD Bintulu, mereka ada sediakan link. Okey, link untuk setiap guru-guru di Bintulu boleh lihat kembali apa yang pernah kita buat untuk My Portfolio secara offline dulu. Okey, jadi dia ada beri link, dia orang dah kumpul semua My Portfolio tersebut. Jadi cikgu boleh tengok berdasarkan sekolah masing-masing. Okey, dan juga kan berdasarkan nama masing-masing. Dalam sana ada nama sendiri ya. Jadi saya tak nak tunjukkan itu sebab itu adalah bahagian yang lain. Okey, jadi ini adalah My Portfolio GAB yang saya dapat daripada rakan-rakan saya. Okey. Yang dah buat. Yang ini adalah My Portfolio GAB. Okey. Yang tak ada lagi. Okey. Yang ini dari sekolah lain ya. Okey. Jadi di sini di mana kita nak lihat bahagian aktiviti. Okey. Cara nak cari paling senang sebab ini ada berapa ya? 30 muka surat. Okey. Rasanya kita malas nak scroll. Okey. Kita boleh cari dengan di bahagian ini. Di bahagian editing. Kita klik find. Okey, bagaimana kita nak cari? Kita klik. Tadi dia nak bahagian, okay, kita tengok sini dia nak bahagian aktiviti 1. Jadi kita boleh klik di sini aktiviti 1. Okey, jadi secara mudah kita akan dapat jumpa aktiviti 1. Kita search. Okey, di sini adalah aktiviti 1. Ini adalah aktiviti 1. Okey, di mana apa yang perlu kita letak pada ini, keterangan ini adalah maklumat ini. Okey, saya cekkan dahulu supaya kita boleh lihat. Okey. Okey. Jadi, apa yang kita perlu letak di keterangan ini adalah maklumat ini. Ini kita tutup sebab kita dah jumpa. Okey, kita tutup dahulu. Ini cara mudah untuk kita lihat. Okay, kita tutup ni dulu. Close. Okey. Sekarang ini adalah aktiviti 1. Jadi, perkataan ini, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Kita klik. Okey. Lepas tu, kita klik. Copy. Okey. Lepas tu, kita Ctrl V kat sini. Kita klik Ctrl, lepas tu kita klik huruf V. Okey, jadi dia dah ada di sini. Dia tak boleh copy paste seperti kita copy paste dekat Words ni Dia mesti Ctrl V atau kalau kita nak copy Ctrl C. Okey, kalau nak
buat, okey, sekiranya laptop cikgu tak ada Windows 11 ni Windows 11, sekarang ni Windows 11 dia ada versi di mana kita boleh buat duplicate window. Bukan duplicate window, kita boleh divide dia punya window ni, ada banyak yang saya tunjukkan di atas ni. Kita boleh divide dia kepada 2, sama ada besar atau kecil. Yang ini boleh divide kepada 3 windows, yang ini boleh divide kepada 4 window. Jadi kita boleh copy paste, okey, di dalam satu paparan laptop. Jadi sekarang saya dah pilih untuk 2. Okey, jadi saya letakkan di sebelah ini untuk Hamis, dan di sebelah ini adalah words. Jadi senang dan mudah untuk saya copy. Okey, selepas kita copy daripada CD ke CD tadi, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu klik simpan. Simpan dahulu. Okey, dia berjaya disimpan. Sebelum kita tambah aktiviti yang lain, okey. Jadi, setelah kita simpan, dia akan minta kita untuk masukkan proses kerja. Okey, di mana proses kerja tersebut, okey, ialah ada di bahagian ini. Okey, cikgu-cikgu tengok di sini, di dalam Word di sebelah ni. Okey, proses kerja adalah bahagian ini yang saya highlight ni. Ini adalah proses kerja. Jadi proses kerja ini, okey, saya akan klik bahagian Hermes ni. Cikgu boleh tengok, saya klik bahagian Hermes. Okey, bila kita klik proses kerja ni di bahagian Hermes, dia akan terpapar seperti ini. Jadi, di bahagian proses kerja ini, yang saya highlight ni, cikgu kena copy bahagian ini. Okey, copy. Dan cikgu kena masuk di bahagian proses kerja ini yang saya tunjukkan ni. Okey, cikgu dah masuk bahagian ini. Jadi cikgu kena klik paste. Okey. Jadi untuk ini, okey, cikgu kena copy semua. Okey. Di mana di sini, okay, kita tengok bahagian words ni pula. Di sini ada 1. Okey, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dia ada 8 rasa saya untuk yang pertama ni, aktiviti pertama. Okey, ada 8. Jadi dia ada 8 semuanya. Jadi cikgu boleh copy ke 88. Okey, ke 88. Proses kerja ini masuk ke dalam proses kerja di bahagian online ni. Okey. Jadi saya bagi contoh Okey, ini untuk tanggungjawab. Cikgu copy je ikut perkataan di sini. Okey, jadi tanggungjawab GAB kita copy. Kita paste kat sini. Okey, lepas tu pegawai lain yang ada hubungan untuk dirujuk sama juga di bahagian ini. Tengok bahagian words ni, dia benda yang sama Okey, dia headline yang sama. Pegawai lain yang ada hubungan. Cikgu copy saja. Copy. Okey, selepas itu cikgu klik paste. Okey. Okey, kita buat bahagian. Saya buat 3 untuk bahagian ini. Nanti boleh tambah lagi. Okey, ini ada contoh saja. Saya buat 3 dahulu. Okey, saya copy di sini. Paste. Okey, yang ketiga. Okey, saya copy untuk yang ketiga. Copy. Lepas tu saya klik di sini. Paste. Pastikan ikut nombor cikgu-cikgu. Okey, di sini nombor 2 ni tadi dia ada tanggungjawab adalah untuk GAB. Jadi kita copy. Ini paste. Okey, di sini pula kita perlu klik copy. Okey, kita letak di sini. Paste. Di sini pun sama. Paste. Di sini pun sama. Okey, saya type je lah. Senang. Okey. Okey. Sekarang kita telah ada 3. Okey, jadi saya besarkan dahulu supaya mudah untuk cikgu tengok. Okey. Okey, ini kita dah masukkan 3. Okey, untuk keselamatan, sekiranya internet cikgu tak okey atau sekiranya waktu sistem Hermes tak okey,
Jadi cikgu kena klik simpan dahulu. Sebelum cikgu klik simpan, okey, disebabkan ini adalah tugas GAB. Kita sebagai guru akademik biasa. Jadi, kita perlu tanda tik di bahagian ini. Tanda jika berkenaan. Sebab ini adalah tugas kita, jadi kita kena tanda tik untuk semua. Okey, bagaimana saya tahu? Sebab kita boleh merujuk di bahagian tanggungjawab. Ini adalah tanggungjawab guru akademik biasa. Jadi kita perlu tik semuanya. Okey. Okey, nanti saya akan tunjukkan satu lagi di mana di sana tidak ada tanggungjawab GAB. Kenapa kita tak tik? Okey. Ini adalah untuk tanggungjawab GAB. Okey, di sini pula undang-undang, peraturan dan punca kuasa, di mana perkara ini kita merujuk kepada undang-undang tersebut. Okey, jadi kita klik pilih. Okey, tadi kita ada 3 undang-undang yang kita pilih dalam senarai undang-undang. Jadi kita klik ketiga-tiga ini. Okey, ia adalah berkaitan dengan apa yang kita buat. Okey, jadi kita klik lagi untuk yang kedua. Pilih. Dan kita klik lagi untuk yang ketiga. Kita pilih. Okey, sekarang okey, ini sudah kita pilih dan kita klik simpan. Kita simpan dahulu saya takut hilang. Okey, kita simpan. Okey. Seterusnya, okey, sebab kita dah simpan, ada orang akan tanya, dah simpan dah, kenapa, macam mana saya nak tambah proses lagi? Okey, jadi kita nak tambah, kita boleh pergi bawah ni. Kita tambah bawah ni, tambah proses kerja. Okey, kalau kita nak tambah, sebab tadi dia ada 8 semua kan. Ini saya hanya tunjuk 3 saja dahulu. Nanti saya akan tunjukkan yang seterusnya. Nanti saya akan buat yang seterusnya lah secara offline. Secara luar daripada tutorial ini. Okey. Jadi untuk tambah, rakan-rakan boleh klik sini untuk tambah proses kerja. Sebab ini baru 3, kita kena tambah sampai 8. Jadi kita boleh tambah. Okey. Jadi cikgu-cikgu boleh isilah di bahagian ini. Okey. Sekiranya misalnya sebagai contoh, okey, cikgu dah salah tulis tadi, tapi cikgu dah simpan. Cikgu boleh hapus dengan cara klik bahagian ini dan cikgu klik semua ni. Lepas tu cikgu klik hapus. Lepas tu cikgu klik okey. Okey, kita akan tengok. Okey, berjaya dihapus. Sekiranya ada salah Okey, jadi tengok ada tak di bawah ni? Tak ada lagi. Okey, itulah caranya untuk menghapus sekiranya cikgu ada buat kesalahan pada maklumat yang cikgu isi. Jadi cara tambah tadi kita klik bahagian tambah proses kerja. Okey, cara hapus kita klik pada bahagian ini yang ada yang kotak kecil ni. Lepas tu kita klik hapus. Okey. Sekarang bagaimana pula kita nak letak carta alih? Sebab kita ada carta alih, betul? Okey, dekat bawah ni setelah isi semua, kita memang akan ada carta alih. Okey, yang ke-8, sebab saya tak isi sampai 8 Okey, saya nak tunjukkan saja. Okey, jadi sini ada carta alih. Bagaimana cara kita nak isi carta alih ini? Carta alih ini dokumennya perlu di dalam JPEG atau JPG atau PNG. Jadi kita dah ada benda ni, kita buat siap-siap sebab benda ni telah disediakan oleh PKP sekolah saya, jadi memang dah ada. Jadi kita boleh klik sahaja yang kita telah download daripada link yang PKP beri. Okey, untuk carta alih aktiviti 1. Ini dia, carta alih aktiviti 1. Sebab ini tadi aktiviti 1 betul. Jadi kita klik carta alih. Okey, lepas tu kita open. Okey, sekarang dah ada carta alih. Keterangannya kita boleh tulis. Okey. Keterangannya kita boleh copy bahagian ini. Okey, saya copy bahagian ini dahulu. Copy. Lepas tu kita masuk balik. Kita besarkan balik.
Okey, ini adalah keterangan. Jadi kita letak sini. Okey, lepas tu kita tambah carta alih aktiviti pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Okey, setelah itu kita klik simpan. Okey, berjaya disimpan. Okey, sekarang berjaya disimpan. Okey, setelah habis semua, okey, proses kerja dari 1 sampai 8. Lepas tu cikgu boleh buat carta alih ni tadi. Okey, untuk carta alih. Selepas itu, macam mana nak keluar? Kita klik keluar. Okey, sebab kita nak tambah aktiviti yang seterusnya. Okey, sekarang kita telah ada aktiviti 1. Jadi, untuk aktiviti 2 disebabkan, okey, saya tunjukkan untuk bahagian ini. Disebabkan untuk My Portfolio Offline ni, kita ada 5 aktiviti untuk GAD. Okey, saya tunjukkan ya. Ini aktiviti pertama. Okey, kita cari lagi. Okey, kita cari lagi aktiviti. Padam dulu. Saya tunjukkan. Kita cari aktiviti kedua. Okey, ini aktiviti kedua. Okey, ini pun kita kena buat. Seperti langkah yang sama juga kita buat untuk untuk aktiviti pertama tadi. Kita copy paste everything semua. Okey. Di sini kita lihat, okey, saya buat contoh untuk aktiviti 2 lah. Di mana, okey, saya buat contoh aktiviti kedua. Okey, saya tukar balik, saya nak di sebelah ni. Okey. Okey, untuk aktiviti kedua ni, okey, saya tunjukkan contoh. Kenapa untuk aktiviti kedua ni? Okey, untuk aktiviti kedua, okey, kita klik tambah. Kalau kita nak tambah aktiviti, betul? Sekarang kita dah nampak sini. Okey, saya besarkan sekejap. Kita telah nampak di sini aktiviti kedua, betul? Jadi, kita balik, kecilkan balik. Okey, kita kecilkan balik. Okey, sekarang kita ambil aktiviti 2 ni. Okey, saya kecilkan dulu paparan dia supaya senang kita nak copy. Okey, sekarang kita copy ini, pengurusan penilaian ni, kita letak di sini. Seperti kita buat yang pertama tadilah. Paste. Okey. Lepas tu kita klik simpan. Okey, berjaya disimpan. Okey, sekarang ini adalah untuk proses kerja yang kedua. Okey, sekarang sama juga seperti tadi, kita kena copy paste. Okey, ada yang akan bertanya, kenapa kita perlu copy pula tanggungjawab GB, sedangkan tadi kita buat tanggungjawab GAB. Ini GB, yang ini PKP, PK petang. Kenapa kita perlu copy? Okey, kita perlu copy disebabkan, okey, disebabkan di dalam carta alih memang terdapat tanggungjawab GB dan juga tanggungjawab PK-PK yang lain. Jadi kita kena copy. Kalau kita tak copy, di mana datangnya carta alih tersebut? Kalau tidak ada tugas mereka. Disebabkan carta alih kita ada tugas-tugas GB dan juga tugas-tugas PKP ataupun PKHAM ataupun PK Koko. Jadi kita kena copy semua tanggungjawab ini. Masuk ke secara online. Barulah ia selari dengan carta alih yang telah kita upload ke dalam Hermes ini untuk My Portfolio. Okey? Jadi, sekarang saya tunjukkan di sini ada berapa semua. Kalau tak silap saya ada 8 kalau tak silap. Oh tak, ada 12. Ada 12, ada 14 semuanya. Okey, ini ada banyak ya. Jadi saya akan copy setakat
6 saja. Okey, di mana ada JAB di sini. Okey. Okey, jadi saya akan tunjukkan. Saya copy bahagian ini dahulu. Okey. Okey, ya, mengambil masa untuk saya copy Saya copy dahulu. Okey, saya telah siap kopi dari proses kerja yang pertama sampai ke 6. Okey, jadi saya besarkan untuk kita lihat lebih jelas. Okey, jadi ini yang saya telah masukkan. Okey, di mana di sini, okey, cikgu-cikgu boleh tengok. Di sini di bahagian tanggungjawab, ini adalah tanggungjawab DB, ini tanggungjawab PKP untuk dan juga PJ petang, yang ini tanggungjawab DB. Okey, lepas tu di mana tanggungjawab JAB ada di bawah ini. Okey, seperti yang saya maklumkan pada alur aktiviti pertama tadi, iaitu di mana di sana semua tugas JAB. Jadi semua tugas JAB tu kita klik. Okey. Tetapi untuk ini pula, hanya tugas JAB pada bahagian ini. Okey, bahagian yang ke-6. Jadi kita hanya klik bahagian yang ke-6 untuk bahagian ini. Tindakan jika berkaitan. Jadi kita klik bahagian 6 sahaja untuk JAB. Yang lain ni kita tak perlu klik. Sebab ini bukan tanggungjawab kita sebagai guru akademik biasa. Di sini kita boleh lihat tanggungjawab siapa. Jadi untuk GAB, jadi kita just klik untuk GAB sahaja. Okey, sekiranya setelah kita klik untuk GAB, jadi sini kan kita pilih undang-undang dia. Okey, kita klik untuk 3 ni. Kita klik pilih.
Okey, jadi di sini adalah bahagian undang-undang untuk GAP. Jadi ini telah kita masukkan. Jadi kita klik simpan. Okey, jadi begitulah seterusnya kita buat aktiviti 2, aktiviti 3, aktiviti 4, aktiviti 5 dan juga cara masuk carta alih seperti tadi. Di mana di bawah ini ada carta alih. Jadi cikgu boleh masuk carta alih. Okey, boleh download dulu carta alih yang ada. Lepas tu masuk mengikut aktiviti. Di mana aktiviti 1, carta alih 1, aktiviti 2, ini aktiviti 2, carta alih 2 klik bawah ini. Dan juga penerangan. Nanti bila cikgu dah isi aktiviti 3, aktiviti 4 dan aktiviti 5, pastikan juga cikgu isi carta alih untuk setiap aktiviti tersebut. Okey, itu sahajalah tutorial untuk aktiviti bagi fungsi. Jadi saya harap cikgu-cikgu semua dapatlah menyiapkan my portfolio yang ada dalam hermis ini. Okey? Dan saya harap ia dapat membantu cikgu-cikgu. Okey, sekiranya ada pertanyaan, bolehlah mesej kepada saya.